kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum atas asas ketidakupayaan, dan kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan daripada pendidikan prasekolah, rendah, menengah dan tinggi atas asas kesetaraan dengan orang atau kanak-kanak upaya, termasuk latihan vokasional dan pembelajaran sepanjang hayat. Sekarang saya nak membentangkan tentang pengenalan dasar dan polisi pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang mementingkan keadilan dan penglibatan semua individu termasuk mereka yang mempunyai keperluan khas atau keupayaan berbeza. Dasar dan polisi pendidikan inklusif bertujuan untuk memastikan bahawa setiap pelajar menerima pendidikan yang berkualiti tanpa mengira latar belakang sosial, kemampuan atau keperluan mereka. Dasar pendidikan inklusif biasanya mencakupi beberapa prinsip utama. Pertamanya, setiap individu diiktiraf sebagai anggota yang berharga dalam komuniti pendidikan. Setiap pelajar mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang setara dan adil tanpa diskriminasi. Prinsip kedua adalah pendidikan inklusif mempromosikan peluang pembelajaran yang menyokong kepelbagaian keperluan dan kemampuan pelajar. Ini bermaksud menyediakan sokongan dan sumber daya yang diperlukan agar setiap pelajar dapat mencapai potensi mereka. Selain itu, polisi pendidikan inklusif juga menekankan kolaborasi dan kerjasama antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Ini termasuk guru, pentadbir sekolah, ibu bapa dan masyarakat setempat. Melalui kerjasama ini, mereka dapat bekerjasama dalam menyediakan sokongan dan persekitaran pembelajaran yang inklusif. Secara keseluruhannya, dasar dan polisi pendidikan inklusif bertujuan untuk mencipta sistem pendidikan yang lebih adil, menyokong semua pelajar dan mencapai potensi mereka dan mencapai kepelbagaian sebagai kekuatan. Dalam konteks Malaysia, pendidikan inklusif merupakan usaha penting untuk memastikan aksesibiliti dan kesaksamaan dan kuantiti pendidikan yang setara untuk semua individu di negara ini. Berikut adalah beberapa akta perundangan dan dasar pendidikan inklusif yang diterapkan secara antarabangsa. Yang pertama, Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, iaitu CRPD yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006, memberikan kerangka kerja hukum internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia penyandang disabilitas, termasuk hak mereka untuk pendidikan inklusif. CRPD mendorong negara-negara untuk menyediakan akses yang setara, dukungan individual dan penyesuaian yang diperlukan bagi penyandang disabilitas dalam pendidikan. Yang kedua, inisiatif pendidikan untuk semua, iaitu Education for All. Inisiatif ini diperkerasai oleh UNESCO pada tahun 1990 dan berupaya untuk mencapai pendidikan dasar yang berkualiti untuk semua anak di seluruh dunia. Pendidikan inklusif adalah salah satu pilar utama dari inisiatif ini yang menekankan pentingnya memastikan akses, partisipasi dan pencapaian pendidikan bagi semua anak, termasuk mereka yang berketebuhan khusus. Yang ketiga, Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Agenda 2030 adalah kerangka kerja global yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015. SDG 4 dalam agenda ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pendidikan berkualiti. SDG 4 pendidikan inklusif dan merata yang mencakup semua orang tanpa diskriminasi, termasuk anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus. Yang keempat, The Salamanca Statement yang Framework for Action on Special Needs Education. Pada tahun 1994, UNESCO mengadopsi The Salamanca Statement yang mendorong negara-negara untuk mengadopsi pendidikan inklusif sebagai prinsip dasar dalam sistem pendidikan. Framework for Action yang terkait dengan penyertaan ini memberikan panduan bagi negara-negara untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif secara efektif. Yang terakhir, The United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC. UNCRC yang diadopsi pada tahun 1989 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia.
Konvensi ini mengakui hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang inklusif, berkualiti dan setara. Bahagian seterusnya adalah Akta Perundangan dan Dasar Pendidikan Inklusif di Malaysia. Di Malaysia, terdapat beberapa perundangan dan dasar yang berkaitan dengan pendidikan inklusif. Berikut adalah beberapa contoh utama. Pertamanya adalah Akta Pendidikan 1996 iaitu Akta 550. Yang kedua, Dasar Pendidikan Kebangsaan. Yang ketiga, Dasar Pendidikan Khas Kebangsaan iaitu 2003. Yang keempat, Dasar Pengintegrasian Murid Berkeperluan Khas ke dalam Pendidikan Biasa iaitu 2013. Yang kelima adalah Dasar Pendidikan Orang Kurang Upaya iaitu 2013. Akta pertama adalah Akta Pendidikan 1996. Akta ini juga dikenali sebagai Akta 550. Akta ini juga merupakan undang-undang utama yang mengatur tentang sistem pendidikan di Malaysia. Bahagian-bahagian yang berkaitan dengan pendidikan inklusif adalah bahagian 3 dan bahagian 4 yang menetapkan hak semua individu untuk menerima pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah Dasar Pendidikan Kebangsaan yang lebih dikenali sebagai DPK. Dasar ini bertujuan untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualiti bagi semua warga Malaysia tanpa mengira latar belakang mereka. Prinsip-prinsip pendidikan inklusif ditekankan dalam dasar ini untuk memastikan semua anak dapat menerima pendidikan yang sesuai dengan keperluan dan potensi mereka. Yang ketiga adalah Dasar Pendidikan Khas Kebangsaan yang ditubuhkan pada tahun 2003. Dasar ini bertujuan untuk menyediakan peluang pendidikan yang seimbang kepada individu dengan keperluan pendidikan khas. Dasar ini juga mengariskan prinsip-prinsip pendidikan inklusif dan menekankan penekanan pada integrasi individu dengan keperluan pendidikan khas ke dalam sistem pendidikan yang biasa. Dasar yang seterusnya adalah Dasar Pengintegrasian Murid Berkeperluan Khas ke dalam Pendidikan Biasa di mana ia ditubuhkan pada tahun 2013. Dasar ini menekankan pentingnya mengintegrasikan murid berkeperluan khas ke dalam persekitaran pendidikan biasa seperti murid-murid yang lain. Ia juga mengariskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan pendidikan inklusif yang berkesan, termasuklah penawaran sokongan dan sumber yang diperlukan. Dasar yang terakhir adalah Dasar Pendidikan Orang Kurang Upaya iaitu DPOKU yang ditubuhkan pada 2013. Dasar ini menekankan pada pemenuhan keperluan pendidikan orang kurang upaya iaitu OKU dan memberikan akses kepada mereka untuk menerima pendidikan yang berkualiti. Keperluan ke arah pendidikan inklusif. Pelaksanaan inklusif di negara kita telah dibuat dengan dua cara. Yang pertama ialah inklusif sepenuhnya. Murid-murid berkeperluan khas belajar bersama-sama dengan murid-murid biasa secara sepenuhnya dalam kelas yang sama. Saya membantu murid-murid pendidikan khas ni dengan secara bawa dia bergaul bersama-sama murid aliran perdana supaya dia tak rasa diri dia terpencil atau dipinggirkan. Yang kedua pula, inklusif separa. Murid-murid berkeperluan khas belajar dengan murid-murid biasa bagi subjek yang tertentu sahaja. Untuk separa ni dia ada paling kurang 3 mata pelajaran. Ada yang mampu BM, ambil BM. Ada yang matematik, ambil matematik. Bagi yang tak boleh akademik, kita inklusifkan dia dengan co-curriculum dan sukan. Terdapat 3 keperluan ke arah pendidikan inklusif. Yang pertama, keperluan kesamarataan hak asasi. Setiap individu berhak mendapat hak yang sama rata. Seterusnya, mengelakkan sikap diskriminasi ke atas kanak-kanak ataupun murid-murid keperluan khas. Golongan berkeperluan khas harus diberikan peluang pendidikan yang sama untuk menikmati hak kesamarataan. Mereka melibatkan diri sama rata dari segi koko, dari segi uniform. Kita layan dia seperti pelajar-pelajar yang normal. Pembelajaran dia akan bertambah bagus dan dia akan dapat menjadi seorang yang berkeyakinan dalam diri dia. Yang kedua, keperluan pendidikan berkualiti. Semua pendidik didedahkan tentang pendidikan inklusif. Pendidik memastikan setiap murid di dalam kelas mendapat pendidikan yang berkualiti
dan sesuai dengan kemampuan dan keperluan murid, menyediakan perkhidmatan yang sesuai untuk golongan berkeperluan khas, dan akhir sekali, membantu murid berkeperluan khas berinteraksi dengan persekitaran yang pelbagai. Yang ketiga ialah keperluan sosial, mendidik, mengajar dan membimbing golongan berkeperluan khas untuk menghadapi kehidupan yang sebenar, berkomunikasi dan menyara hidup sendiri. Untuk kepentingan ibu bapa hantar anak-anak murid ke sekolah, saya rasa dalam pengalaman saya, mereka dapat bersosial. Yang penting mereka dapat bersosial, bergaul dengan kawan-kawan melalui aktiviti. Jelaslah di sini bahawa pendidikan inklusif adalah penting untuk dilaksanakan sejajar dengan dasar pendidikan di Malaysia untuk memberikan peluang pendidikan yang sama rata dan pemberian akses pendidikan yang maksimum kepada semua pelajar tanpa mengira latar belakang kaum, bangsa maupun agama. Selaras dengan kenyataan oleh Azad Anwar dan Nurzaya Datina COGC 2010 yang menyatakan bahawa pendidikan inklusif perlu dilaksanakan atas dasar pendidikan di Malaysia kerana merangkumi keperluan kesamarataan hak asasi, keperluan pendidikan berkualiti dan keperluan sosial seseorang murid berkeperluan khas tersebut. Merujuk kepada dasar program pendidikan inklusif dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013 hingga 2025 menyatakan bahawa Kementerian beriltizam menggalakkan lebih ramai murid berkeperluan khas ke dalam program pendidikan inklusif dan meningkatkan kualiti penyediaannya secara keseluruhan. Ini menunjukkan komitmen KPM memperkasa pelaksanaan program pendidikan inklusif secara terancang dan berfokus. Manakala, deklarasi antarabangsa juga menyatakan bahawa program pendidikan inklusif merupakan satu pendekatan pendidikan yang terbaik bagi murid berkeperluan khas. Kesimpulannya, pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan kerjasama semua pihak agar keberkesanan program yang dilaksanakan dapat dicapai. Hal ini bagi memastikan program pendidikan inklusif memberi peluang kepada murid berkeperluan khas menerima pengajaran dan pembelajaran serta penyesuaian diri dari awal dalam aspek hubungan sosial dan kemasyarakatan yang ada di persekitaran sekolah dan komuniti setempat untuk menjadikan mereka lebih berjaya, mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif. Maka, usaha yang berterusan adalah perlu bagi memastikan program ini dapat dijalankan dengan teratur dan berjaya. Oleh yang demikian, dasar dan perundangan yang telah digariskan amat penting membantu dalam perkembangan pendidikan murid berkeperluan khas dengan memberi peluang ke arah pemantapan sistem pendidikan untuk golongan berkeperluan khas di negara kita, sekaligus mengangkat martabat pendidikan Malaysia di pesada dunia.